Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi kita di dalam kelas PGPR hari ini, Isnin 17 Mei 2021. Kita akan masuk dalam subjek atau madah sirah tahun 3. Baik. Kamu boleh ambil buku teks sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 3 dan kamu boleh buka muka surat 27. Okey, baik. Boleh ambil buku teks sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahun 3. Kemudian buka muka surat 27 di dalam unit yang kedua, hijrah ke Habsyah. Baik. Daripada awal kita belajar mengenai bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam boleh diturunkan wahyu, menerima wahyu daripada Jibril alaihissalam. Kemudian apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menerima wahyu dan diperintahkan untuk berdakwah, maka Rasulullah pun berdakwah. Dengan berdakwah, pada mulanya, ingat, di mana kita belajar sebelum ni, Rasulullah berdakwah secara sulit dahulu, kemudian baru Rasulullah berdakwah secara terbuka. Selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah secara terbuka, maka banyaklah penentangan yang diterima oleh kaum Islam, kaum umat Islam dan juga sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sambung pembelajaran kita di dalam unit yang kedua, hijrah ke Habsyah. Baik. Muka surat 27 nombor 1. Mari sama-sama kita baca dah. Baik. Setelah melihat penganiayaan pihak Quraisy yang keterlaluan ke atas orang-orang Islam, maka Nabi menganjurkan supaya mereka berhijrah ke Habsyah. Baik, selepas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tengok terlalu banyak penyiksaan terhadap umat Islam, maka Nabi menganjurkan kepada umat Islam untuk berhijrah ke Habsyah. Tengok nombor 2. Pada masa itu, Habsyah berada di bawah pemerintahan seorang raja yang adil yang bernama An-Najasyi. Okay. Sebab apa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menganjurkan supaya umat Islam ini berhijrah ke Habsyah? Kerana Habsyah ketika itu diperintah oleh seorang raja yang adil yang bernama An-Najasyi. Maka An-Najasyi ini adalah pemerintah Habsyah ketika itu dan pemerintahannya adalah pemerintahan yang adil. Baik. Kita teruskan lagi kepada nombor 3. Baik. Yang ketiga, hijrah ke Habsyah merupakan hijrah yang pertama bagi umat Islam. Hijrah ke Habsyah ni merupakan hijrah yang pertama lah. Sebelum ni mereka tinggal di Mekah. Mereka tinggal di Mekah. Kemudian selepas memeluk agama Islam, terdapat terlalu banyak penyiksaan, terlalu banyak penganiayaan, maka mereka pun berpindah dari
Mekah ke Habsyah, dan ini merupakan hijrah yang pertama dalam Islam. Rombongan ini terdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan. Rombongan hijrah yang pertama ini diterdiri daripada 10 orang lelaki dan 5 orang perempuan, yang mana di antaranya ialah Osman bin Affan dan isterinya Ruqayyah binti Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lagi siapa lagi? Abu Huzaifah dan isterinya Az-Zubair bin Awam, Mus'ab bin Umair dan Abdurrahman bin Auf. Ini rombongan yang menyertai rombongan hijrah yang pertama. Rombongan ini diketuai oleh Osman bin Affan lah yang mengetuai hijrah ke Habsyah yang kali pertama ni. Okey, yang keempat, selepas itu rombongan hijrah kedua menyusul. Okey. Selepas rombongan yang pertama ni telah pergi ke Habsyah, maka ada rombongan yang kedua, maksudnya ada 2 kali hijrah ke Habsyah. Yang mana rombongan yang kedua ini, dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib. Kalau rombongan yang pertama tu diketuai oleh Osman bin Affan, manakala rombongan yang kedua dipimpin oleh Ja'far bin Abu Talib. Baik, terus pada nombor 5. Setelah mendengar berita penhijrahan orang Islam ke Habsyah, kaum Quraisy mengutuskan beberapa orang supaya menangkap mereka. Okey. Selepas dengar umat Islam ni pergi berhijrah ke Habsyah, maka kafir Quraisy ni mengutuskan beberapa orang untuk kejar mereka ini, untuk tangkap mereka ini, supaya mereka ni tak dapat lari daripada penyiasaan mereka. Namun apa yang terjadi? Namun apa yang terjadi? Tetapi tidak berjaya. Mereka kejar tetapi tidak berjaya. Nombor 6. Setibanya di Habsyah, bila umat Islam ni sudah sampai ke Habsyah ni, orang Islam telah diterima dengan baik oleh Raja An-Najasyi. Apabila orang Islam ni tiba di Habsyah, Raja An-Najasyi yang adil ni, dia menerima dengan baik orang-orang Islam tersebut. Malah beliau berjanji akan memberi perlindungan kepada umat Islam selagi mereka berada di Habsyah. Raja Najasyi ni berjanji kepada mereka yang berhijrah ke Habsyah ni untuk memberi perlindungan kepada mereka. Jadi mereka tak perlu risau dengan kafir Quraisy.
Okey, yang ketujuh. Layanan yang baik daripada Raja An-Najasyi itu menimbulkan kebimbangan di dalam kalangan orang-orang Quraisy. Okey. Oleh kerana Raja An-Najasyi ni dia memberi layanan yang baik kepada umat Islam, maka kafir Quraisy ni bimbang di kalangan mereka bimbanglah, takut umat Islam ni akan semuanya lari ke Habsyah. Okey, yang seterusnya yang ke-8, orang Quraisy menghantar Abdullah bin Rubi'ah dan Amr bin As dengan membawa hadiah dan ganjaran yang lumayan supaya menyerahkan orang-orang Islam kepada mereka. Okey. Kerana mereka ni bimbang, kafir Quraisy ni bimbang dengan layanan yang baik yang diberikan oleh Raja Najasyi kepada umat Islam, mereka utuskan 2 orang daripada kafir Quraisy, dan membawa hadiah untuk diberi kepada Raja An-Najasyi. Supaya apa? Untuk apa? Untuk serahkan orang-orang Islam kepada mereka. Namun, apa tindakan yang dilakukan oleh Raja Najasyi tersebut? Okey. Raja An-Najasyi enggan. Raja An-Najasyi enggan menyerahkan sesiapa pun kecuali setelah bersoal jawab tentang agama baru, iaitu agama Islam yang mereka anuti. Selepas rombongan yang kedua, iaitu Ja'far. Ja'far bin Abu Talib. Najasyi ni dia bersoal jawab dengan Ja'far bin Abu Talib mengenai Islam. Maka An-Najasyi ni, kita masuk yang ke-10, poin yang ke-10, beliau meminta orang Islam menerangkan agama baru itu. Dia minta Ja'far bin Abu Talib ni terangkan agama Islam tersebut. Ja'far bin Abu Talib bangun dan memberi penjelasan tentang agama Islam, iaitu agama Islam adalah agama yang menyeru kepada kebaikan dan menggesa meninggalkan kemungkaran. Oleh hal yang tersebut, Raja An-Najasyi berpuas hati dengan penerangan yang diberikan dan menolak tawaran yang dibawa oleh orang kafir Quraisy. Dia maklum diam ni, Raja Najasyi mendengar penerangan daripada orang Islam. Apa itu berkaitan dengan agama Islam? Maka An-Najasyi ni tolak tawaran hadiah daripada Quraisy untuk serahkan orang Islam. Okey. Ke-12, kedua-dua orang wakil Quraisy itu pulang dengan rasa penuh hampa. Mereka baliklah. Oleh kerana An-Najasyi tidak menolak tawaran mereka, maka mereka pulang dengan hampa. Yang seterusnya, semenjak itu orang-orang Islam di Habsyah tidak lagi mendapat sebarang gangguan daripada orang-orang Quraisy. Sementara itu, pada masa yang sama,
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tetap tinggal di Mekah terus menyeru kaumnya memeluk Islam. Okey, selepas pada peristiwa itu, orang yang berhijrah ke Habsyah tidak lagi diganggu oleh kafir Quraisy. Manakala ingat Nabi tidak ke Habsyah, Nabi tidak berhijrah ke Habsyah. Nabi masih tetap di Mekah dan sentiasa menyeru supaya orang Mekah untuk memeluk agama Islam. Dua orang penting dalam Islam yang kuat telah memeluk Islam iaitu Umar Al-Khattab dan Hamzah bin Abi Talib. Selepas seruan-seruan dakwah Rasulullah, maka orang penting dalam orang penting dalam Islam yang orang penting telah memeluk agama Islam. Setelah beberapa bulan berada di Habsyah, mereka kembali semula ke Mekah kerana mendengar khabar angin yang kononnya kaum musyrikin Mekah telah memeluk Islam dan orang Islam akan selamat berada di sana. Okey. Pada akhirnya mereka yang berhijrah ke Habsyah ni, beberapa bulan mereka berhijrah ke Habsyah, mereka kembali semula ke Mekah. Sebab apa? Sebab mendengar khabar angin yang mengatakan kaum musyrikin Mekah telah memeluk agama Islam. Okey, itu sahaja untuk kelas kita. InsyaAllah Muallim akan ulang balik untuk tajuk ini pada kelas yang datang. Hari ini Muallim terangkan secara sepintas lalu apa yang berlaku kepada orang Islam yang mana berhijrah ke Habsyah. Jadi untuk tugasan pada minggu ini, kamu boleh buka muka surat yang 30, buku teks muka surat 30. Latihan 1, kamu boleh jawab soalan-soalan mengikut kefahaman sendiri. Boleh jawab soalan-soalan ini mengikut kefahaman sendiri, ataupun kamu boleh juga tengok pada buku teks yang ada pada kamu. Contohnya, soalan pertama. Apakah makna hijrah? Makna hijrah seperti mana yang telah kita belajar di dalam kelas dahulu. Kamu boleh balik muka surat yang ke-23. Muka surat 23, buku teks. Hijrah bererti berpindah dari suatu tempat ke tempat yang baru. Kamu boleh jawab. Soalan yang kedua, mengapakah umat Islam terpaksa berhijrah? Kamu boleh tengok jawapan di muka surat 24. Perhijrahan penting untuk menyelamatkan agama yang dianuti oleh orang Islam di kota Makkah, di samping diri dan harta benda. Kamu boleh jawab ikut buku teks ataupun mengikut kefahaman kamu. Cuma Muallim nak untuk soalan yang keempat ni ada sedikit kesalahan, iaitu berapa ramaikah orang-orang Islam yang berhijrah ke Habsyah kali pertama. Kamu di soalan itu dia tulis kali kedua, kamu tukar kepada kali yang pertama. Okey dah. Dan kamu juga boleh jawab pada latihan yang kedua dan latihan yang ketiga. Dan hantar kepada WhatsApp Muallim. Baik.
Okey, itu saja pembelajaran PDPR kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.